Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Timbalan Presiden MIC Datuk Seri M. Saravanan membidas kenyataan Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Mohamad Hassan yang menasihatkan MIC supaya hanya membangkitkan isu dalam mesyuarat Majlis Tertinggi Barisan Nasional BN dan bukan di luar. Menurut Saravanan, kenyataan Mohamad Hassan itu tidak tepat, malah bersifat selektif kerana UMNO sendiri berulang kali mengetepikan keputusan dan semangat konsensus BN. Dengan segala hormat, ingatan Tokmat tampak agak selektif. Selepas PRU 15, BN berada dalam krisis apabila Datuk Seri Zahid Hamidi secara unilateral mengutus surat kepada Istana Negara mendakwa BN menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Tindakan itu sendiri dibuat tanpa pengetahuan, persetujuan atau mandat Majlis Tertinggi BN, katanya dalam kenyataan hari ini. Tambah ahli parlimen Tapa itu, apabila perkara itu terbongkar, 3 daripada 4 parti komponen bersetuju Zahid perlu berundur dan jawatan pengerusi BN diambil alih oleh Tokmat. Bagaimanapun katanya, keputusan itu tidak pernah dilaksanakan kerana Tokmat memilih untuk berdiam diri. Jika resolusi BN sendiri tidak boleh dikuatkuasakan, apa gunanya menasihati orang lain supaya hanya bercakap dalam mesyuarat soalnya? Selain itu, Saravanan juga membangkitkan isu akuan bersumpah SD yang ditandatangani calon-calon BN tetapi tidak pernah dibawa ke Majlis Tertinggi BN untuk disahkan. Adakah ia pernah dibentangkan dan buat keputusan? Tidak. Jadi apa nilai mesyuarat yang dipertahankan Tokmat ini? Bagaimana pula dengan pembahagian kerusi ketika 6 pilihan raya negeri lalu dibuat secara unilateral tanpa perbincangan konsensus BN? Apabila MIC dan MCA dinafikan tambahan 2 kerusi, adakah perkara itu dibincangkan dalam Majlis Tertinggi BN? Jawapannya jelas tidak, ujarnya. Tambahnya lagi, pelantikan Datuk Seri Johari Ghani sebagai menteri dalam rombakan kabinet juga tidak pernah dibincangkan dalam mesyuarat BN. Begitu juga isu adendum berkaitan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Dalam pada itu, Saravanan menegaskan dirinya menghormati Tokmat sebagai sahabat, namun pada saat genting, Timbalan Presiden UMNO itu dilihat gagal bertindak. Untuk beliau menegur MIC kononnya tentang bercakap dalam mesyuarat sedangkan UMNO sendiri membelakangi rakan gabungan, mengelirukan istana dan mengabaikan resolusi BN, ia bukan sahaja tidak adil malah amat ironik, tegasnya. Dalam pada itu, Saravanan menegaskan MIC tidak akan berdiam diri dalam mempertahankan marwah masyarakat India dan prinsip politik gabungan. MIC sejak dahulu sentiasa bersuara dengan tegas, konsisten dan berprinsip. Masalah sebenar bukan MIC yang berdiam diri, tetapi pengkhianatan UMNO terhadap kepercayaan sesama gabungan. Sejujurnya, bila melihat keprihatinan tiba-tiba tentang perbincangan dalam mesyuarat BN, saya sendiri tidak tahu patut ketawa atau menangis. Namun, biarlah rekod menunjukkan bahawa MIC tidak akan sekali-kali berdiam diri apabila maruah masyarakat kami dan prinsip politik gabungan dipertaruhkan, tegasnya.
Semalam Muhammad Hasan menasihatkan kepimpinan MIC untuk tidak mengambil jalan singkat, mengeluarkan kenyataan di luar Dewan Tertinggi BN, sebaliknya bersuara dalam mesyuarat berikutan beberapa kenyataan oleh pimpinan parti itu dalam media. Timbalan Presiden MIC Datuk Seri M. Saravanan membidas kenyataan Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hasan yang menasihatkan MIC supaya hanya membangkitkan isu dalam mesyuarat Majlis Tertinggi Barisan Nasional BN dan bukan di luar. Menurut Saravanan, kenyataan Muhammad Hasan itu tidak tepat, malah bersifat selektif kerana UMNO sendiri berulang kali mengetepikan keputusan dan semangat konsensus BN. Dengan segala hormat, ingatan Tokmat tampak agak selektif. Selepas PRU 15, BN berada dalam krisis apabila Datuk Seri Zahid Hamidi secara unilateral mengutus surat kepada Istana Negara mendakwa BN menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Tindakan itu sendiri dibuat tanpa pengetahuan, persetujuan atau mandat Majlis Tertinggi BN, katanya dalam kenyataan hari ini. Tambah ahli Parlimen Tapa itu, apabila perkara itu terbongkar, 3 daripada 4 parti komponen bersetuju Zahid perlu berundur dan jawatan pengerusi BN diambil alih oleh Tokmat. Bagaimanapun katanya, keputusan itu tidak pernah dilaksanakan kerana Tokmat memilih untuk berdiam diri. Jika resolusi BN sendiri tidak boleh dikuatkuasakan, apa gunanya menasihati orang lain supaya hanya bercakap dalam mesyuarat soalnya? Selain itu, Saravanan juga membangkitkan isu akuan bersumpah SD yang ditandatangani calon-calon BN tetapi tidak pernah dibawa ke Majlis Tertinggi BN untuk disahkan. Adakah ia pernah dibentangkan dan buat keputusan? Tidak. Jadi apa nilai mesyuarat yang dipertahankan Tokmat ini? Bagaimana pula dengan pembahagian kerusi ketika 6 pilihan raya negeri lalu dibuat secara unilateral tanpa perbincangan konsensus BN? Apabila MIC dan MCA dinafikan tambahan 2 kerusi, adakah perkara itu dibincangkan dalam Majlis Tertinggi BN? Jawapannya jelas tidak, ujarnya. Tambahnya lagi, pelantikan Datuk Seri Johari Ghani sebagai menteri dalam rombakan kabinet juga tidak pernah dibincangkan dalam mesyuarat BN, begitu juga isu adendum berkaitan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak.